Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Dalam siri pembelajaran kita kali ini, kita akan melihat beberapa contoh soalan yang melibatkan vektor paduan. Okey, kita mulakan dengan contoh yang pertama ni, Okey, soalan ni rajah menunjukkan segitiga OPQ. A ialah satu titik yang terletak di atas garis OP dengan keadaan pad OA sama dengan OP. Diberikan bahawa vektor OP sama dengan 6A dan vektor OQ sama dengan 4B. Cari yang pertama vektor AP dan yang kedua vektor QA. Okey, bila kita nak menjawab soalan vektor ni, kita jangan terus nak menjawab soalan tu. Apa yang patut kita lakukan ialah kita lengkapkan dulu gambar rajah ini dengan maklumat-maklumat yang diberikan. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, diberikan di sini vektor OP ialah 6A. Jadi kita tulis di sini vektor OP 6A. Kemudian vektor OQ 4B. Okey, kita tandakan di sini vektor OQ 4B. Okey, seterusnya kita lihat di sini diberikan di sini 4OA sama dengan OP. Ini adalah nisbah Okey, nisbah ni jangan dilihat seperti ini nanti kita akan buat kesilapan Jadi nisbah dinasihatkan supaya kita tulis dalam bentuk pecahan. Kita tulis seperti ini. Nampak tak? OP yang sebelah kanan ni bawa ke kiri jadi bahagi sini lah. Kemudian 4 ni kan bawa ke kanan jadi 1/4 di sini. Nampak? Jadi di sini kalau kita tulis dalam bentuk ini, maka kita senang nak baca, iaitu OA1. Okey, kita tuliskan. Kemudian OP4. OP4. Kalau OP4, OA1 mestilah AP3. Macam mana, boleh faham Boleh juga, boleh. Okey, bagus. Kita teruskan. Okey, jadi sekarang kita nak cari vektor AP Okey, nak cari vektor AP di sini Okey, ada dua perkara yang perlu kita lihat Sama ada kita akan menggunakan nisbah ataupun kita akan menggunakan segitiga. Macam tu Baik, dalam konteks ini nak dapatkan AP, kita akan gunakan nisbah. Maksudnya di sini kita tulis AP sama dengan 3/4 OP. Faham macam mana dapat 3/4 ni? Faham cikgu, sebab di sini 3 dan keseluruhan ni 4. Jadi 3/4 lah cikgu. Okey, bagus. Jadi di sini apa yang cikgu nak tekankan ialah ambil tengok arah vektor ni Kalau kita pilih vektor AP, arahnya dari A ke P, maka bila kita nisbahkan mesti dengan arah yang sama, iaitu OP Dia tak boleh PO. Boleh Okey cikgu, boleh. Okey seterusnya vektor OP tu ialah 6A. Kita gantikan 6A dan kita ringkaskan akhirnya kita dapat inilah dia vektor AP, iaitu 9/2A. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey seterusnya kita nak dapatkan vektor QA Okey, untuk dapatkan vektor QA kita tengok pada gambar rajah di sini. Okey, kita lihat segitiga yang berkaitan dengan QA. Apakah segitiga yang berkaitan dengan QA? Apa QOA dengan QPA lah cikgu. Okey, bagus. Jadi antara dua tu mana satu yang kita nak ambil? Betul juga cikgu Yang mana satu cikgu nak ambil kita boleh ambil yang mana-mana di sini cikgu nak ambil QOA lah. Okey, jadi cikgu tulis QA sama dengan QO tambah OA. Jadi di sini apa yang kita lihat di sini ialah kita sedang menggunakan hukum segitiga Okey, cikgu nak peringatkan di sini hukum segitiga ni dia mempunyai pola seperti mana? Okey, kalau kata QA, dia mesti mula dengan Q, dia mesti berakhir dengan A, kemudian dia disambung di titik yang sama. Nampak? Sini O, sini O. Sekiranya pola itu dipenuhi, ini bermakna kita sedang menggunakan hukum segitiga dengan betul. Faham? Okey, saya faham. Okey, kita teruskan di sini. Okey, apa dia QO? Nampak? QO ialah negatif 4B. Kenapa negatif sebab dia bertentangan arah cikgu. Yes, betul Okey, seterusnya di sini OA OA ialah 1/4 OP. OA ialah 1/4 OP. Ini adalah nisbah Okey, kemudian OP tu apa dia? OP ialah 6A. Kita gantikanlah OP dengan 6A dan kita ringkaskan dapatlah kita tulis seperti ini. Inilah dia vektor QA, iaitu 3/2A tolak 4B. Faham Okey cikgu, saya faham. Okey, untuk slide yang seterusnya kita lihat contoh yang kedua Okey, di sini rajah menunjukkan segi 4 selari ABCD. Okey,
E dan F ialah titik tengah garis BC dan CD. Diberikan bahawa vektor AB sama dengan 8P dan vektor AD sama dengan 6Q. Diberikan juga nisbah BG nisbah GF sama dengan 3 nisbah 4. Kemudian kita diminta untuk mencari vektor AE, BF, GF dan juga EG. Baik, seperti mana tadi juga, bila kita nak selesaikan soalan vektor ini, apa yang patut kita lakukan ialah kita lengkapkan dahulu gambar rajah ini dengan maklumat-maklumat yang diberikan. Ya cikgu, okey. Baik, kita tengok di sini maklumat apa yang diberikan. Diberikan di sini ialah segi 4 selari ya. ABCD ni adalah segi 4 selari. Kalau dia segi 4 selari, dia nak bagi tahu kita apa tahu? Dia nak bagi tahu bahawa vektor AB akan sama dengan vektor DC. Satu lagi, vektor AD dia akan sama dengan vektor BC. Nampak tak? Itu adalah maklumat yang tersirat di sebalik kata segi 4 selari itu. Boleh faham? Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya di sini E dan F ialah titik tengah. Nampak? Bila kata E dan F titik tengah, E ialah titik tengah BC, F ialah titik tengah CD. Okey, jadi di sini kita tahu bahawa nisbahnya ialah 1 nisbah 1. Boleh? Okey, jadi di sini pun sama, iaitu 1 nisbah 1. Macam itulah. Okey, seterusnya diberikan vektor AB ialah 8P. Jadi kita tuliskan di sini vektor AB 8P, kemudian vektor AD 6Q. Okey. Dan ada satu lagi nisbah di sini, iaitu BG nisbah GF 3 nisbah 4. Jadi cara bacanya ialah BG 3, okey, GF 4. Okey, jadi sekarang ni gambar rajah kita telah pun kita lengkapkan dengan maklumat-maklumat yang diberikan ya. Okey, kita lihat yang pertama diminta kita cari vektor AE. Jadi kita tengoklah dalam gambar rajah ni AE. Okey, nak dapatkan vektor AE ni kita perlukan segitiga. Kita boleh gunakan apa? ABE. Kalau tak pun boleh gunakan segi empat ni, iaitu poligon ni. AD, DC, CE pun boleh juga. Okey, kalau guna poligon ni maknanya kita akan gunakan hukum poligon. Kalau kita guna segitiga ni maknanya kita akan gunakan hukum segitiga. Jadi antara dua tu kita nak pilih yang mana Kita pilih yang mudah lah cikgu. Betul-betul. Nak mudah je Mestilah cikgu. Okey, jadi kita pilih ABE lah. Kalau macam tu maka kita tulis AE sama dengan AB tambah BE. Kemudian kita semak adakah kita menggunakan hukum segitiga ini dengan betul, macam mana cikgu kata tadi lah, mula dengan A berakhir dengan E disambung dengan titik yang sama Okey cikgu, okey. Okey, seterusnya BE ni apa dia BE? BE ialah 1/2 BC, nampak? Okey, kemudian akhir sekali barulah kita gantikan AB dengan vektor dia iaitu 8P, BC vektornya adalah 6Q. Mana kita tahu vektor BC ni 6Q ni cikgu, dia sama dengan AD cikgu. Kenapa kata macam tu? Sebab dia segi 4 selari. Bagus. Okey, betul Jadi kita ringkaskan akhirnya kita dapat ini jawapannya Okey, seterusnya vektor BF. Okey, BF mana BF? Ni BF. Okey, terangkan boleh? Saya cuba cikgu. Okey. BF cikgu, kita gunakan segitiga BCF. Kalau cikgu nak gunakan BAADDF boleh tak? Boleh juga cikgu. Kita akan gunakan hukum poligon. Bagus. Okey, teruskan Okey, BF cikgu, kita tulis sebagai BC tambah CF. Okey. Kemudian cikgu, CF ini ialah 1/2 CD. Jadi ambil tukarkan di sini cikgu, CF sama dengan 1/2 CD. Okey. Seterusnya seterusnya cikgu, kita gantikan BC dengan 6Q. Kemudian CD ialah negatif 8P. Datang mana negatif 8P ni Dia macam ni cikgu, CD dia sama dengan BA sebab dia segi 4 selari, dan BA dia bertentangan arah, jadi vektornya ialah negatif 8P lah. Okey bagus.
Okey, seterusnya cikgu kita ringkaskan, akhirnya kita dapat macam ni lah. Inilah dia vektor BF. Okey, bagus Meh, bagus. Okey Meh, kita teruskan Meh untuk soalan yang seterusnya. Kita diminta untuk cari vektor GF. Okey, Meh tengok di sini GF ya. Okey, GF ni Meh, kita kena gunakan nisbah Meh. Jadi maksudnya GF ni kita akan tulis seperti ini, 4/7 BF. Meh faham tak ni? Faham cikgu? Terangkanlah sikit. Ni cikgu 4/7 ni maksudnya GF ni 4, kemudian 7 ni 4 tambah 3, 7 cikgu. Betul, bagus. Okey, cuma cikgu nak ingatkan di sini Meh, arah ni arah dia GF, maka di sini mesti BF arah dia mesti sama GF BF. Boleh Boleh cikgu. Okey, seterusnya Meh gantikanlah BF tu. BF ni Meh kita tak perlu cari lagi kita gunakan BF yang kita dapat tadi dalam soalan sebelum ni. Baik, seterusnya Meh kita darabkan ke dalam ni dan akhirnya kita dapat tulis seperti ni. Inilah dia vektor GF. Okey, seterusnya vektor EG. Jadi EG ni kita tengok apa dia segitiga ataupun poligon yang terlibat dengan EG. Kita boleh guna EBG ataupun ECCFFG kan. Jadi yang mana satu Meh kita nak ambil? Kita ambil yang segitiga lah cikgu. Okey, bagus. Jadi sekarang ni kalau kita ambil segitiga kan, EBG tu kita akan tulis EG sama dengan EB tambah BG. Seterusnya Meh, EB ialah negatif 3Q. EB negatif 3Q. Datang mana Meh negatif 3Q tu? Macam ni cikgu, EB ni separuh daripada CB, dan CB tu ialah vektornya ialah negatif 6Q cikgu. Dia bertentangan arah. Jadi itu sebab dapat negatif 3Q cikgu. Bagus Meh. Kemudian di sini Meh, BG kita tulis sebagai 3/7 BF. Dan BF ni kita gunakan BF yang kita dapat tadi di sini. Okey, gantikan dan ringkaskan. Akhirnya kita dapat vektor EG. Macam mana? Okey. Okey cikgu, okey. Macam senang je Meh. Nampak taklah susah sangat juga Okey, bagus. Okey Meh, kita teruskan Meh dengan slide yang seterusnya ni, iaitu contoh 3 ya. Okey, Raja menunjukkan segitiga OAB. Diberikan vektor OA sama dengan A, vektor OB sama dengan B, 5BX sama dengan 3BA, dan nisbah OY nisbah OA sama dengan 3 nisbah 4. Okey, di sini soalan A yang pertama, cari dalam sebutan vektor A dan vektor B. Apa dia? Vektor BA, vektor BX, vektor OX, vektor BY. Okey Okey, seperti mana sebelum ini juga, cikgu pesan apa? Kita lengkapkan dahulu gambar rajah ini dengan maklumat yang diberikan. Okey, jadi di sini diberikan apa? Vektor OA sama dengan A. Okey, kita tandakan. Vektor OB sama dengan B. Okey, kemudian ini adalah nisbah Meh. Ingat ini adalah nisbah yang ditulis dalam bentuk seperti ini. Tapi kita jangan ambil nilai nisbah itu dari bentuk ni. Kita ubah suai dulu ke dalam bentuk pecahan supaya kita tak buat careless mistake. Satu, supaya mudah kita baca cara bacanya macam ni. BX ialah 3, tandakanlah BX 3, kemudian BA 5, BA 5 maka XA ialah 2, macam tu lah. Boleh Meh? Okey juga, okey. Baik, seterusnya di sini diberikan nisbah. Nisbah diberikan sini dalam bentuk double dotted ni. Kalau diberikan dalam bentuk ni Meh, kita tak perlu tukar ke pecahan, kita tak perlu sebab sini senang baca Cara bacanya lah OY 3 OA 4. Jadi OY, mana OY? OY di sini 3, OA 4. Oleh itu YA lah 1 macam tu. Boleh Meh? Boleh cikgu, boleh. Tapi Meh, cikgu nak pesan di sini berhati-hati bila kita melengkapkan gambar rajah ni kerana kesilapan kita di sini nanti akan mengakibatkan salahlah jawapan-jawapan kita ni Okey, jadi buat dengan berhati-hati, terutama sekali nisbah-nisbah ni. Okey Meh, seterusnya kita akan cari vektor yang pertama, iaitu vektor BA. Mana dia BA? BA yang ni kan. Okey, kita cari segitiga yang berkaitan dengan BA maka kita gunakan BOA lah. Jadi kita gunakan hukum segitiga, BA sama dengan BO tambah OA. Kemudian BO
ialah negatif B sebab bertentangan arah tambah dengan OA. OA ialah A. Okey, jadi kita boleh tulis macam ni meh. Ataupun meh kita juga boleh tulis seperti ni. A tolak B. Okey, itulah dia vektor PA. Baik, seterusnya vektor BX. BX ni meh kita mulakan dengan nisbah dulu. Iaitu BX ialah 3/5 BA. Kemudian BA ni kita gantikan dengan vektor BA yang kita dapat ni tadilah. Gantikan terus ya. Okey, ringkaskan maka itulah jawapan dia. Baik, seterusnya untuk soalan yang ketiga iaitu vektor OX. Vektor OX. Kita tengok OX. OX ialah OB BX ataupun OA AX ya. Ada dua buah segitiga tu yang berkait dengan OX. Jadi mana satu kita nak pilih? Pilihlah yang mana-mana. Di sini cikgu pilih OBBX. Okey. Baik, apa dia OB? OB ialah B. Apa dia BX? BX cikgu gunakan vektor BX yang kita dapat dalam soalan sebelum ni tadi. Kemudian kita ringkaskan, akhirnya dapat vektor OX. Okey, boleh meh? Boleh ke boleh? Baik, seterusnya BY. Okey, BY. Segitiga apa yang terlibat dengan BY? BOY, BAY. Di sini cikgu gunakan BOOY. Okey, apa dia BO? Negatif B. Okey, apa dia OY? OY ialah 3/4 OA. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk nisbah di sini. Okey, apa dia vektor OA? Vektor OA ialah A, gantikan. Okey, kita ringkaskan, maka inilah dia vektor BY. Jadi ambil nampak di sini dapat kita buat satu kesimpulan bila nak tentukan suatu vektor tu, kita akan gunakan hukum segitiga ataupun hukum poligon, dan juga kita kena gunakan juga konsep nisbah tu. Jadi kita kena faham betul-betul tentang nisbah tu. Boleh meh? Boleh cikgu, boleh. Baik, seterusnya soalan B Okey, soalan B diberikan seperti ini. Diberi OP sama dengan MOX dan BP sama dengan NBY. Ungkapkan OP dalam sebutan MAB dan juga NAB. Okey. Jadi di sini kita nak cari vektor OP Okey, soalan yang pertama ni tak susah, kita ambil saja maklumat diberikan di sini iaitu OP sama dengan MOX. Okey. Kenapa kita ambil maklumat ni? Sebab kita nak nyatakan OP itu dalam sebutan M, melibatkan M maka kita kena ambil OP yang di atas ni, maklumat yang diberikan Okey, apa dia OX? OX kita gunakan maklumat yang kita dapat tadi dalam soalan A tadi yang ni OX. Okey, gantikan OX. Kemudian darabkan M itu ke dalam buangkan tanda kurungan tu. Maka inilah dia vektor OP dalam sebutan M, vektor A dan vektor B. Boleh? Okey cikgu, boleh. Baik. Seterusnya yang kedua pula. Vektor OP dalam sebutan N pula. Jadi nak buat macam mana? Jadi pastinya akan melibatkan maklumat yang di atas ni Jadi di sini Okey, kita nakkan OP kan? Kita tengok pada gambar aja. OP. Bila sebut OP, apa segitiga yang terlibat dengan OP? OBP dan OYP kan? Baik, antara dua segitiga ni dia tak boleh pilih sebarangan. Kita kena pilih segitiga yang melibatkan BP. Kenapa kita mesti libatkan BP? Kerana di BP inilah adanya N. Barulah timbul nanti dalam sebutan N tu. Boleh Betul juga cikgu Okey. Jadi kalau macam tu kita kena ambil OBP lah. Segitiga OBP Baik, berdasarkan segitiga OBP maka kita boleh tulis OP sama dengan OB tambah BP menggunakan hukum segitiga. Boleh setakat tu Boleh cikgu, boleh. Okey, seterusnya kita gantikan OB dengan B dan BP kita gantikan dengan NBY. Gunakan maklumat yang diberikan di atas ni. BP ialah NBY. Okey, maka di sini barulah timbulnya N tu Betul juga cikgu Okey cikgu. Seterusnya kita gantikan BY dengan vektor BY yang kita dapat tadi. Okey, dan kita ringkaskan.
Di sini cikgu kumpulkan vektor yang ada B dengan B ni kan, kita kumpulkan setempat di sini. Okey. Dan kemudian kita fakturkan skala di sini. Nampak tak? Vektor B tu letak di sebelah kanan ni. Dan akhirnya inilah jawapan dia. Nampak tak? Inilah dia vektor OP dalam sebutan N, A dan B ya. Macam mana susah tak? Kira itu tak susah sangat. Okey seterusnya soalan C soalan ni ada soalan C, iaitu dia kata cari nilai M dan N. Macam mana nak cari nilai M dan N ni? Macam ni ini pun tak susah sangat. Ambil tengok ambil tengok di sini di sini adalah vektor OP. Ada dua vektor OP di sini. Yang pertama dalam sebutan M, yang kedua dalam sebutan N. Nampak tak? Jadi kedua-dua vektor ni adalah vektor yang sama sebab dia vektor OP. Jadi kita boleh tulis seperti inilah. Ini kan vektor OP, sini vektor OP kan, sama okey, boleh tak? Okey. Baik, kemudian kita tengok skala kepada vektor A, kita samakan skala vektor A, sini vektor A kan, kita samakan skala dia. Jadi maksudnya 3/5M ni samakan dengan 3/4N. Nampak? Jadi vektor A itu tak payah tulis lah, kita ambil dia punya skala saja. Boleh? Okey, daripada sini kita ringkaskan 3 dengan 3 boleh potong kita ringkaskan. Okey, akhirnya kita dapat tulis seperti ini. Nampak tak? Kita nyatakan dia sebagai persamaan 1. Boleh takat ni? Nak tanya apa-apa? Okey, saya faham juga. Okey, bagus. Kemudian kita samakan pula vektor B pula. Skala vektor B ni samakan dengan skala vektor B ni. Maka kita tulis macam itulah. Nampak 2/5M ni samakan dengan 1 tolak N. Okey. Cikgu, vektor B tu tak payah tulis juga. Tak perlu kita dapatkan skala dia saja Okey juga, okey. Baik, daripada sini kita ringkaskan. Okey, darab silang sini. Kemudian kita susun macam ni kita jadikan ni sebagai persamaan kedua. Okey, jadi daripada sini cikgu nak uji kamu punya kepintaran. Macam mana nak dapatkan nilai M dan N? Ini kena selesaikan persamaan serentak cikgu. Uish, bagus betul kita kena selesaikan persamaan serentak Okey, jadi kita selesaikan persamaan serentak macam mana? Ambil tunjukkanlah macam mana selesai persamaan serentak. Ni senangnya cikgu. Persamaan 1 tambah dengan persamaan 2 cikgu. Okey, betul. Jadi maksudnya cikgu, 4M ni kita tambah dengan 2M jadi 6M. Negatif 5N tambah dengan positif 5N jadi kosong. Jadi kosong tambah 5 jadi 5. Maksudnya cikgu, kita boleh tulis di sini 6M sama dengan 5. Kemudian dapatlah cikgu M ialah 5/6. Bagus bagus. Dan nak cari nilai N? Nak cari nilai N, kita gantilah cikgu nilai M ini dalam mana-mana persamaan. Kat sini saya nak gantikan dalam persamaan yang kedua lah cikgu, senang sikit. Jadi M ni saya gantikan dengan 5/6 dan saya ringkaskan cikgu, akhirnya saya dapatlah nilai N ialah 2/3. Wow, bagus bagus. Okey maka itulah dia nilai M dan nilai N yang kita cari tu. Boleh? Okey cikgu, okey. Macam mana okey tak? Senang tak? Boleh tahan cikgu. Boleh tahan apa tu? Senang ke susah? Boleh tahan cikgu, taklah susah sangat. Okey, kita berhenti di sini dulu. Kita jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya selepas ini Okey cikgu, okey.